Okey, kita sambung balik untuk perbincangan. Ada 4 soalan perbincangan dekat sini. Okey, kita tengok yang pertama. Mengapakah ranting tumbuhan perlu dipotong di dalam air? Mengapakah ranting tumbuhan perlu dipotong di dalam air? Jawapan untuk soalan ni, awak kena tengok video. Saya akan post nanti video tu, video tentang eksperimen fotometer gelembung. So, jawapannya ada kat dalam video tu. Nombor 2, apakah sebenarnya yang ditunjukkan oleh jarak pergerakan gelembung udara? Jarak pergerakan gelembung udara tu sebenarnya menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Jarak yang ni. Okey, jarak pergerakan gelembung udara ni, jarak pergerakan gelembung udara ni sebenarnya mewakili apa? Bila gelembung udara tu bergerak daripada kedudukan asal ke kedudukan akhir tu, apa sebenarnya? Apa yang boleh awak buat kesimpulan? Okey. Cuba cari dulu. Nombor 3. Apakah kesan pergerakan udara, keamatan cahaya, suhu dan kelembapan relatif terhadap jarak pergerakan gelembung udara? Jadi awak buat macam ni. Semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi keamatan cahaya dan semakin tinggi suhu akan menjadikan jarak pergerakan gelembung udara semakin jauh. Betul tak rasanya? Akan meningkatkan lah. Okey, kita bagi jawapan macam ni. Semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi keamatan cahaya dan semakin tinggi suhu akan meningkatkan jarak pergerakan gelembung udara di dalam tube kapilari. Dan bila kelembapan relatif udara semakin tinggi, akan merendahkan jarak pergerakan gelembung udara di dalam tube kapilari. Dia beza dengan yang 3 tadi. Kalau pergerakan udara semakin tinggi, kalau keamatan cahaya semakin tinggi, kalau suhu semakin tinggi, maksudnya jarak gelembung udara tu pun lagi besar, lagi jauh. Maksudnya meningkatlah jarak pergerakan gelembung udara. Tapi kalau kelembapan relatif udara meningkat, maksudnya udara lembab. Bila udara lembab, dia akan merendahkan jarak pergerakan gelembung udara, merendahkan ataupun mengurangkan jarak. Dia beza sikit daripada yang faktor udara, pergerakan udara, keamatan cahaya dengan suhu tadi. Okey. Nombor 4. Nyatakan definisi secara operasi bagi transpirasi. Yang ni mungkin sesuatu yang baru untuk awak. Jadi jawapannya saya ajar. Bila dia tanya definisi secara operasi, okey, saya bagi jawapannya. Okey. Jadi jawapan awak kena mulakan macam ni. Transpirasi ialah, sebab dia tanya transpirasi kan. Transpirasi ialah apa dia? Kehilangan apa? Air dari daun. Kan? Ini dapat dilihat
dapat ditunjukkan lah. Dapat dibuktikan ke, dapat ditunjukkan ke, dapat di apa yang sesuai. Dapat ditunjukkan lah. Ini dapat ditunjukkan oleh jarak pergerakan gelembung udara dalam masa 10 minit. Maksudnya yang ni awak ambil apa? Ambil pemboleh ubah bergerak balas. Jarak pergerakan gelembung udara dalam masa 10 minit ni, yang ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ambil yang ni. Ambil yang ni. Kena ambil full sentence tu. Okey. Titik. Ini dipengaruhi oleh apa dia? Keamatan cahaya, pergerakan udara, suhu dan kelembapan relatif. Ni dia. Ni adalah cara untuk nak jawab soalan definisi secara operasi. Okey, mula-mula awak bagi tahu dulu. Transpirasi adalah proses kehilangan air daripada daun. Okey. Lepas tu awak tulis. Ini dapat ditunjukkan oleh apa? Ambil pemboleh ubah bergerak balas. Yang ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Yang ni. Jarak ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Lepas tu ayat yang ketiga, dipengaruhi oleh, ambil pemboleh ubah dimanipulasi. Keamatan cahaya, pergerakan udara, suhu dan kelembapan relatif. Yang ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Kesimpulan. Adakah hipotesis tersebut diterima? Ya. Cadangkan satu kesimpulan yang sesuai. Awak tulis ya. Lepas tu awak salin semula hipotesis. Okey. Ataupun tulis macam ni. Hipotesis diterima. Jangan ya lah. Hipotesis diterima. Hipotesis diterima. Lepas tu salin balik hipotesis tu. Okey, nombor 4 settle. Soalan praktis formatif 2.3. Okey. Kita tengok Nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan transpirasi? Yang ni boleh cari dalam buku teks kan? Nyatakan kaitan antara transpirasi dengan stoma. Transpirasi dengan stoma. So, kaitan dia apa dia? Kaitan dia antara transpirasi dengan stoma. Apa nak kaitkan? Transpirasi adalah proses kehilangan uap air melalui stoma. Cikgu rasa tu jawapan dia. Dia nak kaitan transpirasi dengan stoma kan. Transpirasi adalah proses kehilangan uap air daripada tumbuhan melalui stoma. Okey. Nombor 2. Selain daripada suhu yang tinggi, pergerakan udara yang laju, keamatan cahaya juga turut mempengaruhi transpirasi.
Jelaskan macam mana keamatan cahaya turut mempengaruhi transpirasi. So jawapan dia, apabila keamatan cahaya tinggi, stoma akan terbuka luas. Bila cahaya tinggi, cahaya banyak, stoma akan terbuka luas. Bila stoma terbuka luas, wap air akan keluar dengan lebih banyak dan kadar transpirasi pun meningkat. Dapat Dia nak kaitan di antara keamatan cahaya dengan transpirasi. Apabila keamatan cahaya meningkat, stoma terbuka luas. Bila stoma terbuka luas, wap air boleh keluar dengan banyak dan kadar transpirasi akan meningkat. Okey, nombor 3 last sekali. Pokok X telah ditenggelami banjir selama 2 hari. Tenggelam dengan banjir 2 hari. Apabila surut, daun pokok tersebut telah dipenuhi dengan lumpur. Maksudnya daun-daun dia semua berlumpur. Bagaimanakah keadaan ini memberi kesan terhadap proses transpirasi? Kesan pada proses transpirasi. So, awak jawablah. Transpirasi akan jadi rendah. Transpirasi akan jadi rendah. Sebab apa? Sebab lumpur tadi, kaitkan dengan soalan tadi, sebab lumpur tadi akan menutup stoma pada daun. Lumpur tu tutup stoma pada daun. Jadi stoma tertutup. Bila stoma tertutup, wap air tak boleh keluar. Bila wap air tak boleh keluar, transpirasi rendah. Okay. Kita pun dah bincang dah soalan. Jadi lepas awak dah tengok semua benda ni, saya naklah awak buat soalan awak buat soalan praktis formatif 2.3 ni dulu. Okey. Untuk eksperimen ni, saya nak awak salin laporan eksperimen ni. Okey. Salin laporan eksperimen ni beserta dengan soalan perbincangan. Kalau ada apa-apa yang tak jelas, boleh mesej dalam grup. Kita boleh bincang bersama. Okey? Sekian, terima kasih.